Sekali lagi kedua-dua tim nampak sama kuat, Betul. sama hebat, betul tak? Betul. Cuma yang jadi topik perbincangan sudah pasti miss penalti, ada kad merah, ada kad kuning, ada macam-macam lah kesemuanya. Nampak kedua-dua tim mereka pada penghujung permainan baru ada peningkatan berbanding dengan permulaan yang macam biasa. Slow, perlahan sangat. Betul. Saya ada tengok game lah. Memang saya rasa permulaan tu mereka ingin mencari rentak dulu bang. Sebab mereka pernah bermain sebelum ni. Okey, betul. PLFA. Dan saya rasa mereka ingin melihat pemain-pemain mana yang bermain dalam kesebelasan utama setiap pasukan. Dan saya nampak di separuh masa kedua seperti abang cakap tu mereka sudah mula dapat membaca pergerakan-pergerakan pemain-pemain lawan. Okey. Dan di 20 minit yang terakhir saya nampak memang banyak gerakan dan ada penalti dan ada kesilapan pertahanan pasukan Selangor. And then ada peluang juga daripada pemain-pemain pasukan Selangor di minit-minit akhir dan juga jaringan daripada Morales. Yep. Jadi kalau dalam kedudukan seperti ini, sudah pasti watak utama yang menjadi tumpuan kita adalah Fastenbeiner, Michael Fastenbeiner. So kedudukannya masih selamat, masih goyang ataupun kena buat keputusan drastik. Tak tahu, saya rasa dia macam atas dacing bang. Atau pagar. Atau ya lebih kurang atas pagar. Okey. Kaki sebelah dekat sini, sebelah kat sini. Jadi rasanya setiap game penting untuk dia. Kalau rasanya ada keputusan yang tidak memihak kepada pasukan Selangor, saya rasa akan ada satu keputusan lah untuk kedudukan beliau lah. Okey, kalau ikutkan juga dalam kedudukan seperti ini, Selangor sebenarnya bukanlah kata Teruk tidak. sangat, betul. Ya. Yep. Ini adalah perlawanan kedua mereka di tempat sendiri sebab tempoh hari ketika mereka mengalahkan pasukan Papinang 2-0, satu keputusan yang positif ditunjukkan. Permainan yang baik sebenarnya dapat dihasilkan. Syarif Fikri dapat skor. Tapi kali ini mereka kembali semula kepada asal dengan corak permainan yang tak begitu meyakinkan kepada penyokong-penyokong mereka sendiri. Ditambah pula dengan adalah satu keputusan yang saya rasa agak pelik daripada Ahmad Zikri Khalili. Okey. Sebab dia mendapat kad merah pada situasi yang sebenarnya tak patut untuk seorang pemain yang dah ada experience, pengalaman bermain di peringkat antarabangsa dengan bawah 23 tahun dan memberikan tekanan kepada rakan-rakan sepasukan. Betul. Apabila kita bermain kurang satu pemain memang memberi tekanan abang, memang merugikanlah dan keputusan yang dia buat itu seharusnya lebih cepat. Ingin membuat blok yang lebih awal tetapi saya rasa ini adalah quite sikit tarikan daripada beliau lah ke atas pemain pasukan Kuala Lumpur, tetapi mungkin pengadil nampak dengan jelas dan saya rasa dia pun sudah Fakrul Aiman yang kena tarik itu. ya Fakrul Aiman dan saya rasa dia sudah menerima satu kad kuning. Ya. Dan itu yang mungkin Fakrul Aiman sudah dapat potong dia dan menuju ke arah gol itu yang membuatkan referee memberi satu lagi kad kuning dan kad merah. Brandon Gunn di tempat yang sama dia skor di home ground, dia dapat menghasilkan satu lagi gol yang baik, tetapi kita nak juga lihat bagaimana harapan yang tinggi diletakkan kepada siapa lagi kalau bukan Romel Morales. Betul. Penalti. Tapi mujur dia dapat melakukan satu comeback untuk menyamakan kedudukan. Tetapi Brandon Gunn di sini deflection yang besar terhasil untuk gol pertama bagi pasukan Selangor. Izzah. Walaupun gol daripada Brandon Gunn itu terbias oleh kaki pemain pertahanan pasukan Kuala Lumpur, tetapi untuk saya kedudukan beliau untuk menerima second ball itu yang betul dan tepat dan volley betul-betul ke arah pintu gol tetapi mungkin terkena pemain ataupun terbias pemain pertahanan pasukan Kuala Lumpur dan itu yang membuatkan penjaga gol telah terbang ke arah kiri pintu gol dan bola masuk ke arah kanan. Itu adalah gol pada minit yang ke-36 yang dapat dihasilkan oleh Brandon Gunn yang sekali lagi menunjukkan betapa dia adalah watak yang begitu penting, pemain yang begitu penting sekali dalam pasukan Selangor ini, terutamanya di bahagian tengah untuk dia memastikan pertahanan okey, serangan pun okey dan juga untuk menguasai kawasan ini. Jadi tak tahulah apa akan berlaku andai kata Brandon Gunn tidak dapat beraksi seperti ini dengan komitmen yang ditunjukkan beliau cukup tinggi. Okey, Romel Morales kita tahu pemain ini disebut-sebut. Bilakah dia akan disenaraikan sebagai pemain kebangsaan Malaysia? Okey, sekarang ini dia juga telah menunjukkan betapa dia juga penting seperti Brandon Gunn. Miss penalti tak apa. Tapi recovery dia dapat untuk samakan kedudukan. Namun begitu,
masih lagi belum ada persembahan yang mantap antara beliau dengan Jordan Mintah. Ya, penting untuk sebagai seorang penyerang apabila penalti tidak masuk dan dapat balik menjaringkan gol. Okay. Tak kisah walaupun gol itu nampak seperti tidak laju tandukan beliau. Tetapi seharusnya dia lebih awal untuk membuat satu pemikiran gandingan yang baik dengan partner lah untuk mencari keserasian dan juga untuk mencari ruang-ruang yang baik lah. Dan apabila kita bermain kita tidak dapat keserasian yang baik bang. Jadi rasanya macam quite bermasalah dan kita semua tahu Roman sudah 2-3 tahun bersama pasukan Kuala Lumpur. Jadi rasanya dia dah semakin sesuai dengan pasukan KL City. Dan pemain kedua penyerang yang masuk seharusnya perlu lebih tahu membaca Roman Morales punya cara permainan lah. Itu yang saya rasa akan membuatkan lebih mudah untuk mereka berdua bermain di bahagian serangan. Pasti akan merasai ketiadaan Polehozu kerana dia juga adalah merupakan pemain utama. Jadi terpaksalah selepas ini untuk KL yang akan berdepan dengan pasukan JDT pada 1 hari bulan 8 nanti di Johor Bahru, dan kemudiannya untuk pasukan Selangor pula akan menghadapi situasi yang agak berbeza sedikit. First kena layan Sabah di peringkat suku akhir Piala FA, dan kemudiannya terpaksa memikirkan pula bagaimana untuk berdepan dengan pasukan Kedah. Mujur peranan tersebut akan berlangsung pada pertengahan bulan Ogos ni. Tapi untuk Selangor, FA Cup terlebih dahulu sikit daripada pandangan anda. Lawan dengan pasukan Sabah lah. High riding team sekarang ni. Kalau ikut pada momentum, saya rasa pasukan Selangor nampak cukup baiklah untuk menuju ke arah final lah. Dan dari segi sejarah juga pasukan Selangor nampak besarlah sejarah mereka dengan Piala FA. Dan saya rasa dengan performa pasukan Sabah juga akan ada satu persaingan yang baiklah untuk kedua-dua pasukan. Dan seharusnya kedua-dua pasukan rasanya tahu bagaimanalah kekuatan kedua-dua pasukan. Dan nampak seperti pasukan Sabah juga bersedialah untuk bertemu dengan pasukan Selangor. Tetapi untuk saya, walaupun saya pernah bermain untuk pasukan Selangor, tapi saya rasa Selangor ada potensi lah untuk layak ke final Piala FA. Okey, kita akan berehat sebentar. Dengan keputusan seri ini bermakna keputusan seri yang keempat daripada 11 perlawanan untuk pasukan Selangor. Mereka menduduki tangga yang kelima ketika ini dengan 16 poin, sementara KL, di manakah anda? Bekas tim kita, Zah? Tempat 57, Zah? Jadi tak lengkaplah kalau misalnya kata kita tak bersiaran secara langsung ke Petaling Jaya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fadirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji dan juga Nizaruddin di studio. Satu pendang tengah menunggu siaran ni ketika ni sebab hang berada bersara langsung dan juga hang adalah anak pendang pertama yang akan mewakili Malaysia di Sukan Commonwealth tak lama lagi. Selamat berangkat ya. Baik Haji, terima kasih. Okey, Syekh. Perlawanan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Apa reaksi Boyan Hodak dengan keputusan ini? Okey, kalau ikutkan reaksi daripada Boyan, dia merasakan bahawa KL City sebenarnya layak untuk menang Haji. Dengan itu yang dia maklumkanlah. Dia merasakan bahawa KL City sepatutnya meraih 3 mata sekaligus mencatatkan kemenangan kelima liga musim ini Haji. Tapi itulah sebaliknya yang berlaku apabila deretan peluang terutamanya di babak kedua selepas Selangor FC kehilangan pertahanan Ahmad Zikri Khalili pada minit ke-56-57. Betul. Deretan peluang kita boleh saksikan bagaimana anak buah Boyan ini, KL City FC, mendominasi perlawanan, melancarkan beberapa serangan berbahaya, terutamanya menerusi gandingan Jordan Mintah dan juga Roman Morales. Tetapi kekebalan, saya kredit patut diberikan kepada dua, bagi saya lah, pada pendapat saya menerusi pengamatan saya dalam perlawanan pada malam ini, dua individu di pihak Kem Selangor FC yang patut diberikan kredit, iaitu penjaga gol mereka Sam Somerville dan juga pertahanan Afro mereka Syarul Nazim. Dua individu ini cukup beraksi dengan baik untuk menafikan beberapa percubaan wajib gol yang diraih oleh KL City Haji.
Last sekali nak tanya Hang pasal reaksi daripada penyokong-penyokong Selangor dengan keputusan seperti ini. Mereka kebiasaannya akan meninggalkan banyak kesan selebaik perlawanan yang membebaskan Selangor. Betul. Kalau ikutkan tadi, saya sempat dulu sebelum masuk bilik PC ni, saya sempat untuk melihat keadaan selepas perlawanan di mana agak panas saja sebenarnya, melibatkan kedua-dua penyokong. Kita tahulah ini merupakan perlawanan, orang cakap derby Lembah Kelang. Pastinya kalau tak ada drama tidak sah lah orang kata kan. Ya, Tapi keadaan terkawal dan kedua penyokong pun setakat apa yang saya lihat selepas perlawanan dalam stadium tadi masih lagi terkawal, tidak ada apa-apa insiden yang berlaku. Namun penyokong-penyokong Selangor seolah-olah menerimalah keputusan ini dengan hati yang terbuka, saya rasakan disebabkan mereka beraksi dengan 10 orang pemain ketika awal babak kedua bermula. Saya menjangkakan bahawa seandainya 11 lawan 11 mungkin akan ada pembenang dalam perlawanan pada malam ini. Baik, kita terima pandangan Hang tu. Kalau misalnya tak sempat jumpa, selamat berangkat dah. Selamat bertugas di sana. Baik Ji, terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum. Selamat bermusafir. Fadhilul Saimi.